Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah buat junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada ayanda dan bonda kita yang kita kasih, juga kepada guru-guru yang kita sayangi. Semoga Allah SWT berikan rahmat kepada mereka semua. Diharap semua pelajar dapat bersedia untuk tajuk hari ini bagi operasi tambah. Don't wait for things to be happen. Go out there and make it happen. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. We deliver. Matematik tahun 4, nombor dan operasi bagi operasi tambah. Diharap semua dapat bersedia dengan buku teks masing-masing. Jadual menunjukkan irama pelajar universiti pada tahun 2017. Boleh tak kita anggarkan jumlah pelajar lelaki? Kita anggarkan dulu, kita tak payah kira. Bagaimana kita nak buat anggaran jumlah tersebut? Cuba kita bundakan pelajar lelaki kepada 1,000 terdekat. Universiti Kebangsaan Malaysia, yes. Jirannya nombor 3, maknanya kita bundakan kepada 1,000 terdekat menjadi 11,000. Universiti Sains Malaysia juga 11,000 kerana jiran dia SIFA, dan UPSI juga 7,000 kerana jiran dia SIFA. Jadi kita dapat anggaran bagi pelajar lelaki, jumlah anggarannya adalah 40,000 orang pelajar. Anggaran ini tidak semestinya tepat, tetapi cuba kita jumlahkan pelajar lelaki dengan tepat dan bandingkan jawapan. Kita nak tengok adakah kiraan dia dengan anggaran kita, adakah dia tepat atau tidak. Okey, 10,569 kita tambahkan dengan 11,374. 9 tambah 4, 13. 1 kita naik di atas. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 7, 14. 1 di bahagian atas. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 3, 9. Sifar tambah 1, sifar, dan 1 tambah 1 menjadi 2. 21,943. Kita tambah pula dengan 11,080. 3 tambah sifar, 3. 4 tambah 8, 12. 9 tambah 1 jadi 10. 1 di bahagian atas. 1 tambah 1 tambah 1, 3. Dan 2 tambah 1, 3. Menjadi 33,023. Dan ada satu lagi nombor. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar semua, kita jangan tambah semua. Buat peringkat demi peringkat untuk mengelakkan berlaku kesilapan. Maknanya kita boleh tambah sekaligus kalau kita mahir, tetapi kalau kita tak mahir, kita boleh tambah peringkat demi peringkat. Dan kita dapat bahawa jumlah tepat di sini adalah 40,043. Okey, 40,043, dan anggaran tadi 40,000. Maknanya anggaran yang kita buat adalah hampir tepat. Okey, anggaran yang kita buat hampir tepat. 40,043 hampir kepada 40,000. Jawapannya munasabah. Okey. Jumlah enrollment pelajar lelaki yang sebenarnya adalah 40,043, tetapi anggaran kita adalah 40,000. Ini menunjukkan bahawa anggaran merupakan faktor yang penting dalam kita menganggarkan nombor itu sebelum kita buat kiraan secara tepat. Dan ini boleh memberi maklumat awal kepada kita. Dengan sekali imbas kita lihat, kita boleh menganggarkan jumlah pelajar tersebut. Cuba kita anggarkan jumlah pelajar perempuan pula. Kita bundakan pelajar perempuan kepada 1,000 terdekat. Okey, rumah 1,000, 7. Saya dah ajarkan kamu cara bunda dan buat rumah 1,000. Yang digariskan itu adalah merupakan rumah 1,000. Dan kita tengok jiran bagi nombor 7 tadi, yang di bahagian atas sekali Universiti Melaya adalah 3. Kita kekal dengan nombor 7. Yang Universiti Kebangsaan Malaysia 5, kita tambah jadi 20,000. Universiti Sains Malaysia kita bundakan menjadi 18,000. Dan Universiti Perguruan Sultan Idris 17,000. Okey, anggaran yang kita buat bagi pelajar perempuan adalah 72,000. Mari kita tengok berapakah jumlah tepat. Anggaran kita 72,000, dan apabila kita buat kiraan tepat, saya harap pelajar dapat ikut bagaimana konsep operasi tambah seperti yang ditunjuk di paparan skrin. Dan sepatutnya anak-anak sudah dapat menguasai operasi tambah serta operasi tolak yang telah anak-anak belajar semasa berada di tahun 3.
Okey, kita tengok bagaimana operasi dilakukan peringkat demi peringkat bagi mengelakkan berlakunya kesilapan. Tetapi bagi pelajar yang mahir, dia boleh terus tambah empat nombor ini. 17,391 tambah 19,500 tambah 18,093 tambah 16,679. Kita tengok adakah anggaran yang kita buat tadi, iaitu 72,000, dengan jumlah yang sebenar, adakah ianya menghasilkan jumlah yang hampir tepat. Okey, ataupun adakah dia munasabah anggaran yang kita buat itu munasabah atau tidak. Sebenarnya anak-anak, bila anak-anak bundarkan nombor tersebut, anak-anak akan dapat satu jumlah yang hampir tepat. Itu sebab kita belajar bundarkan nombor, kita belajarkan anggaran. Kerana perkara ini merupakan satu topik yang cukup penting, di mana bila kita bandingkan jawapan, kita tengok 72,000 dengan 71,663 menunjukkan bahawa jumlah itu adalah munasabah. Anggaran adalah proses kiraan cepat, ianya tidak semestinya tepat. Dengan membundarkan nombor tersebut, kita sudah dapat menganggarkan jumlah pelajar lelaki dan jumlah pelajar perempuan dengan cepat. Kita juga dapat menganggarkan jumlah semua pelajar. Cara yang cepat membuat anggaran adalah dengan membundarkan sesuatu nombor itu. Pada kita bundarkan nombor itu, kita boleh dapatkan satu anggaran yang hampir tepat sebagai maklumat awal. Okey, kita kira berapakah jumlah semua pelajar. 71,663 adalah jumlah pelajar perempuan, 40,043 adalah jumlah pelajar lelaki. Kita lakukan operasi tambah di sini. Kita tengok 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10. Maknanya 1 di atas, di tangan. 6 tambah 1 7. Okey, 1 tambah sifar 1 dan 7 tambah 4 adalah 11. Jadi jumlah pelajar bagi keempat-empat universiti tersebut adalah 111,706. Okey, itu adalah merupakan jumlah pelajar di universiti. Universiti Melaya UM, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Universiti Sains Malaysia USM, serta UPSI, Universiti Perguruan Sultan Idris. Okey, jumlah keluasan negeri Sabah, Melaka dan Perlis adalah 76,116 km persegi. Hitungkan keluasan negeri Perlis. Itu soalan yang dikemukakan. Kita tengok Perlis tidak dinyatakan. Perak 21,035 km persegi, Terengganu 13,035 km persegi, Pahang 36,137 km persegi, Melaka 1,664 km persegi, Sarawak 124,450 km persegi dan Sabah 73,631 km persegi. Dalam operasi ini negeri Perlis tidak dinyatakan. Kita masukkan formula mudah sebagai umpan. 3 tambah 2 tambah 1 sama 6. Lepas tu kita tutup nombor 1 dan kita tahu itu adalah 1. Bagaimana kita nak dapat 1? 6 tolak 3 tolak 2 sama dengan 1. Bermakna 76,116 tolak 73,631 tolak 100,664. Kita akan dapat jumlah bagi negeri Perlis. Okey. Jadi keluasan Perlis adalah 821 km persegi. Okey, cuba kita periksa. Cuba anak-anak periksa, tambahkan balik adakah jawapannya betul 76,116. Okey. Saya akan tunjukkan dalam slide yang depan bagaimana kaedah umpan ini digunakan. Daripada satu formula yang mudah kita dapat satu formula yang besar bagi memudahkan kita menjalankan operasi, dan umpan ini adalah merupakan satu formula yang cukup mudah apabila kamu pergi ke sekolah menengah nanti. Okey, kita tengok 76,116 tolak 73,631 tolak 1,664. 6 tolak 1 sama dengan 5. 1 tolak 3 tak boleh, kita pinjam. Okey, kita pinjam, dia jadi sifar dan ini jadi 11. 11 tolak 3, jawapannya 8. Dan sifar tolak 6 tak boleh, dia terpaksa pinjam pula dekat orang sebelah dia. Orang sebelah dia tinggal 5, dia bagi dekat kawan dia di sebelah, menjadi 10. 10 tolak 6 menjadi 4.
Okey, 5 tolak 3 jadi 2 dan 7 tolak 7 adalah sifar. Okey. Kemudian kita tolak pula dengan 1664, 5 tolak 4 1, 8 tolak 6 2, 4 tolak 6 tak boleh, kita kena pinjam. Tengok dia cancel pinjam daripada 2 tinggal 1 dan dia jadi 14. Okey, 14 tolak 6 tinggal 8 dan 1 tolak 1 adalah sifar. Okey, jawapan dia 821. Anu dalam tambah, sila rujuk video yang lepas. Yang lepas saya dah bagi formula. Kita ingat balik formula. 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tolak 2 sama dengan 1, 2 darab 5 sama dengan 10, 10 bagi 2 sama dengan 5. 18 tambah n sama dengan 30. Kita umpan 1 tambah 2 sama dengan 3. Kita tutup nombor 2 tu, dan kita tahu bahawa 3 tolak 2 sama dengan 1. Jadi kita tahu 30 tolak 18, okey. Dan n adalah 12. N adalah 12. Okey, yang itu kita tutup. 3 tolak 1 sama dengan 2. Okey, kamu tengok bagaimana anu itu. M sama dengan 37. Cuba kamu masukkan nilai n dan m. Adakah jawapannya betul? Cuba masukkan dalam tu. N sama dengan 12. Adakah 18 tambah 12 sama dengan 30? Dan adakah 37 tambah dengan 45 sama dengan 82? Okey, maknanya jawapan tepat. Kita menggunakan kaedah umpan sebab saya dah terangkan dalam video yang lepas, dan kamu boleh rujuk video yang lepas bagaimana formula ini digunakan bagi mendapatkan jawapan tersebut. Ingat 1 tambah 2 3, 3 tolak 2 sama dengan 1, 2 darab 5 sama dengan 10, 10 bagi 2 sama dengan 5. Ini adalah formula yang perlu kamu ingat sampai bila-bila. Okey. Petak kosong tambah 4200 tambah 234 sama dengan 10,000. Kita bina formula dengan nombor yang berbeza mengikut operasi. Okey, kita padamkan nombor 3. Macam mana nak dapat 3 itu? 6 tolak 2 tolak 1, kita dapat 3. Okey, tadi kita gunakan umpan 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6. Jadi untuk mendapatkan petak kosong adalah 10,000 tolak 4,200 tolak 234. Jadi kita boleh dapat okey, kita tengok bagaimana nak tolak. Okey, 0 tolak 2 tak boleh, terpaksa pinjam. 10 tolak 2 tinggal 8 dan 9 tolak 4 adalah 5. Okey, 10,000 tolak 4,200. Selepas itu baki dia 5,800, kita tolak lagi dengan 2,234. Okey, sifar tu dia nak pinjam kat kawan dia, tak ada, dia terpaksa pinjam dengan kawan sebelah dia. Okey, mulanya kawan tu dapat 10, lepas tu tinggal 9, dan yang di ujung sekali ada 10. 10 tolak 4 6, 9 tolak 3 6, 7 tolak 2 tinggal 5, dan jawapan dia adalah 5,566. Okey, 566. Cuba tambah nombor ini dan dapat, dan adakah jawapannya 10,000? Cuba tambah 3 nombor ni. Adakah jawapan dia 10,000? Untuk kita tahu adakah 5,566 itu betul di kawasan di petak kosong. Ya, bagi setiap pengisian petak kosong, kita boleh uji balik jawapan yang kita beri itu tepat atau tidak dengan melaksanakan operasi sepenuhnya. Bermakna di sini 5,566 tambah 4,200 tambah 234, dan kita tengok adakah jawapan dia 10,000. Itu kita kena periksa betul-betul. Okey, contoh berikutnya seperti yang dipaparkan, kita umpan dengan 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6. Kita tutup nombor 2 tu. Macam mana kita nak dapat 2? Untuk dapat 2, kita 6 tolak 3 tolak 1 dapat 2. Bermakna
15,000 akan tolak 8,024, tolak 234. Cuba cari apakah nilai dalam petak kosong tersebut. Okey. Kamu boleh menggunakan banyak number sebagai umpan. Tetapi umpan yang paling mudah adalah kita ambil nombor yang paling kecil. Supaya bila kita ambil nombor yang kecil, kita tahu umpan tadi kita buat 3 tambah 2 tambah 1 sama 6. Jadi bila kita padam nombor 2 tu, kita tahu macam mana nak dapat 2 tu adalah dengan 6 tolak 3 tolak 1. Okey, harap semua anak-anak dapat faham dengan apa penerangan diberi. Semoga anak-anak dapat menguasainya. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.